Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, amin amin alhamdulillah. Okey, terima kasih. Sebagaimana yang kita maklum, kita hari ni nak bincang soalan rusa 5. So saya dah tengok dah soalan tu. Okey, apa pandangan you all soalan rusa 5? Okey ke tak? Okey. Okey kan? Okey. So kita nak bincang lah Di samping saya akan kongsi jawapan-jawapan daripada kawan awak setakat ni. Sekarang nampak tak saya punya skrin? Nampak tak? Okey, nampak. Nampak tak? Nampak. Nampak kan? Okey, pertama sekali. Kita memang dah buat. Kita dah ada rusa sampai 9. So hari ni adalah rusa ke-5. Tu kita dah mula tengok tahu macam-macam bentuk soalan. So sekarang kita tengok soalan dekat sini. Raja menunjukkan rantau berlorek yang memuaskan ketiga ketaksamaan. Anak-anak saya dah maklum dah. Apabila soalan nak ketaksamaan, dia mesti menggunakan simbol sama ada begini, begini atau begini dan begini. Begini. Ikut keadaan garis. Sekarang saya nak tanya Anik, boleh jawab? Boleh. Okey, apa jawapan bagi persamaan ini? Y lebih besar kedua tolak 4. Okey, bagus. So kita tengok betul ke tak betul. Kita tengok garisan ni adalah garisan putus-putus dan lorekannya adalah di bahagian atas. So jawapan dia adalah Y lebih besar sebab atas lebih besar. 1/2 X tolak 4. Disebabkan garis putus-putus, maka tiada sama dengan dekat sini. Okey, untuk garis kedua, kita ada garis di sini. Saya nak Hani, boleh jawab Hani? Hani ada tak? Saya try cikgu. Ya, cuba saya nak tengok you faham ke tak? Y lebih besar X tambah 8. Okey, awak tengok garis dia. Sekarang awak tengok imagine sekarang garis kat sini tau. Garis warna kuning ni. Okey. So lorekannya berlaku di mana Hani? Atas ke bawah? Atas. Ni garis awak ni. So lorekan dia berlaku di mana? Bawah. Bawah. Tak rasa. Saya nak awak faham benda tu. Dia berlorek di bawah. Bila di bawah apa jawapan dia Hani? Y lebih kecil X tambah 8. Okey, Y lebih kecil X tambah 8. Sekarang saya nak tanya awak, betul ke tak betul saya tulis ni? Lebih kecil sama dengan. Yes. Kenapa ada sama dengan Hani? Sebab garis lurus. Ya, bagus. Sebab ada garis lurus. Okey. Garis yang terakhir. Hidayah Budi Chandra ada? Hidayah? Hidayah ada tak? Ada cikgu. Dia kata Okey, tak apa. Alif Ashraf, apa jawapan garis yang terakhir? X lebih kecil daripada 1. Okey, macam mana awak tahu? Kat mana? Mana? Garis dekat paksi X tu ada yang nombor 1 tu dia ada garis. Okey, bagus. Betul. Okey, tengok sini. Garis putus-putus ni, nampak garis putus-putus ni dia menyentuh paksi X. Bila menyentuh paksi X, so jawapan kita mesti X. Disebabkan lorekannya adalah di sebelah kiri kita, maka dia adalah kurang 1. Dan dia tak ada sama dengan sebab garisnya adalah putus-putus. Setakat ni boleh faham? Okey Siapa yang check, you all check sekarang sebab saya nak tengok markah untuk rusa 5 ni dapat berapa. Sebab soalan rusa 5 ni tak susah sangat pun. Okey. So semua yang betul ni akan dapat 1 markah, jadi totalnya adalah 3 markah. Siapa yang salah, tengok balik dekat mana yang salah. Okey, sekarang kita nak pergi soalan ini. Soalan nombor 2. Penyelesaian kaedah metrik tidak dibenarkan. Kita tak boleh buat soalan ni guna kaedah metrik. Okey, kita tengok ayat dia. Boleh cikgu. Okey, kita tengok ayat dia. Kita ada muffin, kita ada donat, kita ada 2 sekolah, Seri Maju dan Seri Jaya. Dan kita ada jumlah dekat sini. Jumlah dekat sini bergantung kepada bilangan muffin dan donat. Okey, Haikal, apa persamaan pertama awak?
85X tambah 35Y sama dengan 94. Okay, bagus. 85X tambah 35Y sama dengan 94. Awak kena tengok dekat sini tau. Nak tentukan X dengan Y, awak kena tengok dekat mana yang jumlah akhir. So, kita nampak jumlah akhir adalah bukan dekat sekolah, adalah bilangan muffin dan donat. So, kita terus letak X itu dekat muffin, Y itu pada donat. Ini kaedah yang sebenar. Awak tulis pada soalan. Sebab bila pemakahan, dia tak tengok dah you tulis muffin ke donat. Kalau you dah tulis X dengan Y. Jadi, persamaan kedua kita pula adalah, automatik senang je lah. 65X tambah 70Y sama dengan 93.5. Okey. Ini saya nyatakan persamaan satu. Ini adalah persamaan kedua. Jadi saya nak you all faham dekat sini. Kalau awak dah faham, dah cekap, awak akan nampak di sini tau. 35Y dan 70Y. Kita nampak dah. 35 dia darab 2, dia akan dapat 70. Jadi, mudahnya adalah persamaan ini semua didarab dengan 2. Okey. Kita nak guna kaedah penghapusan. Sebelum ni kita guna penggantian. Tapi kalau you nampak ada nombor atau pemalar yang you relate. 2 dengan 4, 5 dengan 10, 35 dengan 70, 50 dengan 100. So, bila ada persamaan dekat situ, automatik kita guna kaedah penghapusan paling mudah. So, kita buatlah sini 1 darab 2. So, kita darab 2 lah. Bila kita darab 2, kita akan dapat, sekejap saya punya mata pen ni besar sangat. Kita akan dapat, 85 you darab 2, you akan dapat 170X tambah 35 you darab 2, you akan dapat 70Y sama dengan 94. Bila you darab 2, you akan dapat berapa? 188. So, ini adalah persamaan ketiga, persamaan baru kita. So, you faham dekat sini. Sekarang, saya nak bagi you all mudah, kita tulis semula. Tulis semula persamaan kedua tadi. 65X tambah 70Y sama dengan 93.5. Kita tulis balik. So, apa kita nak buat? Kita tengok macam mana kita nak menghapuskan 70Y. 70Y dan 70Y. Kita nak hapuskan. Kita akan guna operasi apa anak-anak? Tambah ke tolak kat sini? Tolak. So, bila kita tekan kalkulator, 170 kita tolak dengan 65, kita akan dapat 105X. Jangan salah. Sama dengan 188 tolak 93.5. So, you all akan dapat 94.5. Sekejap, saya punya ni tak lawa. You all akan dapat 94.5. Okay. Lepas tu, kita nak cari X saja. Ingat ni, tips saya mudah je. Saya talin semula kat sini 105X sama dengan 94.5. Bila kita nak cari X, so kita bahagi dengan 105. Sebelah ni pun bahagi 105. Bergantung kepada nilai dekat sini. So, bila kita bahagi, kita akan dapat X sama dengan 0.90 ataupun RM 0.90. Sebab apa? Dia jawab dalam RM. Jangan tulis 90 sen. Jangan tulis 90 sen. Saya tak nak you all jawab salah dekat yang senang-senang ni. Rugilah. Sebab tengok dia nak dalam bentuk apa. Ingat ya, untuk matematik sekarang mesti baca sampai habis. Tak boleh baca dia nak ni, tak boleh. You all kena baca apa yang dia nak. Okey.
Sampai dekat sini X. Jadi kita bolehlah mencari nilai Y. Okey, masukkanlah semula dalam persamaan satu tadi. Okey, persamaan satu kita tadi 85X. Okey. Tambah 35Y sama dengan 94. Okey. 85 dekat tempat X digantikan 0.90 tambah 35Y sama dengan 94. So you all selesaikan. You all akan dapat, selesaikanlah You all akan dapat 94 tolak. Okey. 17.5 dan kita nak cari Y sahaja, bahagilah dengan 35. Bahagilah dengan 35. So kita akan dapat Y berapa? You all kira sekarang Y dapat berapa? 0.50. Okey, 0.50. So mesti tulis semula sama dengan RM 0.50. Okey? Mesti tulis semula macam ni. Nak tulis tak X tu muffin, Y tu donut? Nak tulis pun boleh, tak nak tulis pun boleh. Dengan syarat mesti ada kat sini X dan Y. Supaya pemeriksa tu tahu, oh budak ni kata X tu muffin, Y tu donut. Okey, setakat ni. Boleh faham anak-anak? Boleh. Boleh faham tak? Boleh kan? Mudah saja. Soalan ni mudah saja. Okey, kita pergi ke soalan ini. Okey. Raja menunjukkan garis lurus PQ, HK dan KL dilukis pada satah chartes. Okey, ayat ni garis KL selari dengan paksi X. So senang je lah. KL ni selari dengan paksi X. Okey. Nyatakan persamaan garis lurus KL. Okey, pertama sekali tips saya dah ajar hari tu. Apabila sebarang garis lurus garis lurus KL menyentuh pada sebarang paksi, kita tengok paksi apa dia sentuh? Paksi Y. So, automatik jawapan kita untuk A, Y sama dengan apa? Automatik. Automatik, kena ingat benda tu. Jadi, kita nak dapat nilai kat sini, K ni, kita tengok K ni, dia relate dengan garis KH. Kita ada persamaan ini. So, dekat K ni adalah pintasan Y bagi persamaan ni. Apa jawapan dia pintasan Y dekat situ? Negatif 6. Yeah, very good. Y sama dengan negatif 6. Itu saja. Satu markah anak kat sini. Satu markah. Okay. Sebelum saya lupa, saya ulang lagi sekali. Apabila you jumpa kedua-dua persamaan ini membawa maksud selari. Okey. Kalau selari, apa yang sama anak-anak? Apa yang sama? Pintasan ke kecerunan? Kecerunan. Okey, kecerunan. So, Hidayah Zulkifli ada? Ada cikgu. Hidayah Zulkifli ada? Ada. Hidayah, saya nak tanya awak. Kalau Y sama dengan negatif 2X tolak 6 ni, kecerunan dia nilai berapa? Negatif 2. Bagus. Yang tu yang saya nak you all faham. Bila kecerunan garis ini negatif 2, automatik kecerunan garis ini juga adalah negatif 2. Okey? Adalah negatif 2. Sebab dia selari. Tulis macam tu dulu dalam soalan. Okey. Seterusnya, saya nak tanya B1. B1, dia kata persamaan garis lurus PQ. Okey, tips saya. Bila garis lurus PQ, sekejap. Mana? Saya nak tambah highlighter sekejap. Okey. Okey, bila garis lurus PQ, okey, garis ni PQ, katalah dia tak bagi pintasan Y, kita akan guna apa-apa sahaja koordinat yang ada pada garis itu untuk mencari nilai pintasan. Soalan tanya persamaan. So, langkah pertama adalah, okey, bila sebut persamaan,
Langkah pertama, anak-anak mesti tulis Y sama dengan MX tambah C. Ini memang langkah pertama. Siapa yang tak ingat, tulis balik. Kemudian, kita punya M, kita dah ada negatif 2. So, masuk balik. Y sama dengan negatif 2X tambah C. Okay. Kemudian, kita nak cari C. C ni pintasan Y. Kalau tengok garis ni, garis pink ni, pintasan Y kita kat sini tapi tak ada nilai. Tapi kita ada nilai di sini iaitu X dan Y. So kita gantikan Y16 sama dengan negatif 2, X kita adalah negatif 6 tambah C. Awak tekanlah kalkulator dan akhir sekali awak akan dapat C sama dengan 4. Bila awak dapat C sama dengan 4, syarat dia kena tulis semula. Oleh itu, mesti ada 3 titik tu. Y sama dengan negatif 2X tambah 4. Dapatlah, okey, kalau macam ni, dapatlah 3 markah pada persamaan ini. Okey, 3 markah pada persamaan ini. Markah pertama, apabila you memasukkan nilai kecerunan yang betul, negatif 2. Langkah kedua, apabila you dapat mencari nilai C. Dan markah ketiga, apabila you menulis semula persamaan. Siapa yang buat? Cek semula. Okey. Soalan B2. Dia tanya koordinat Q. Kita senang je. Kalau kita tahu koordinat Q, dekat sini, nilai apa yang kosong? X ke Y? Y. Y. Okey, nilai Y yang kosong. So saya tarik kat sini untuk B2. Kita patah balik, guna balik persamaan yang kita dapat. Y sama dengan negatif 2X tambah 4. So nilai ni kosong. X kosong. Kita tak tahu Kita tak tahu koordinat Q. So Y kita kosong sama dengan negatif 2X tambah 4. So, pindahkan 2X sama dengan 4. Akhir sekali, X sama dengan 2. Tapi, bukan dia nak cari X. Dia nak cari koordinat. So, jawapan kita mesti tulis oleh itu 2, 0. Kalau tak tulis, kita akan hilang 1 markah. So, markah pertama pada X sama dengan 2. Markah kedua adalah dalam bentuk koordinat yang betul. Pastikan dalam bentuk koordinat. Kalau you tulis 2, 0. Macam ni je. Tak dapat markah. Sebab bukan dalam bentuk koordinat. Okey. Boleh faham soalan ni? Boleh cikgu. Boleh Okey. Jangan buat salah. 5IA, saya nak you all dapat markah yang penuh untuk soalan persamaan garis lurus. Ya. Okey. Seterusnya, kita pergi pada soalan keempat. Soalan keempat. Dina dan Fitri pergi ke sebuah kedai buku untuk membeli. Dia dah sebut dah kat sini. Buku dan pen. So, automatic you all boleh letak X dan Y. X itu adalah buku, Y itu adalah pen. Dina membeli 15 buku dan 40 pen dengan harga 112.5. So, kita dah ada persamaan yang pertama dekat situ. 15X tambah 40Y sama dengan 112.5. Okey. Bila datang soalan, buat macam saya. Terus tulis persamaan apa yang awak dapat. Okey, Fitri pula 30 buku dan 18 pen. So, 30X tambah 18Y sama dengan RM132. Okey, tulis persamaan. Sekarang, dia kata, menggunakan kaedah matriks. Okey, Sakinah, macam mana nak tulis dalam bentuk matrik untuk soalan ni? Nak tulis dalam bentuk matriks. Macam mana? Dia ada 3 bahagian, 4 bahagian. Macam mana? Okey, bagi tahu saya bahagian dia. Yang first 50
40, 30, 18. 50. 15. 15. 15. Lepas tu sebelah dia 40. Betul. Bawah 15, 30. Bawah 40, 18. Okey, lepas tu nak tulis apa lagi Sakinah? Kurungan kedua XY. Bagus. Lepas tu? Lepas tu bersamaan kurungan 112.50. Bawah dia 132. Okey, bagus. Okey, dah. Okey. Mesti tulis macam ni. Jangan sesekali tinggal sama dengan. Jangan Okey. Kemudian saya dah ajar. Okey, saya dah ajar kita nak cari XY sahaja. So XY mesti letak sama dengan, mesti buat anak panah 5IA. So 1/15 darab 18 tolak 30 darab 40. Okey, belum lengkap ni. Kemudian anak panah ni juga dia akan bertukar tempat. 18 dan 15 tukar tempat. Okey, apa jadi pada 40? Dia akan jadi apa? Negatif. Okey, bagus. Negatif 40 dan negatif 30. Kemudian tulis semula 112.5 dan juga RM132. Tulis macam ni. Barulah lengkap. Okey. Seterusnya daripada sini, saya kat sini Okey. So XY, awak tekanlah kalkulator awak. Awak akan dapat berapa dapat jawapan? 3.5 dengan 1.5. Okey, 3.5 dengan 1.5. So XY 3.5 dan 1.5. Dan anak ingat lagi sekali, oleh itu X sama dengan 3.5, Y sama dengan 1.5. Wajib tulis. Wajib tulis. Wajib tulis. Okey. Amar ada? Amar? Amar ada ke tak? Najmi ada? Ke Najmi tak ada? Okey lah. Najmi tak ada. Okey. Izzatul Maini ada? Izzatul Maini? Oh, tak ada. Okey, tak apa. Siapa yang ada? Kalau kita nak guna kalkulator, kita kena tekan apa dulu? Ingat balik? Mode dulu kan? Mode, lepas tu kita pilih apa? Ingat balik. Hari ni nak ingat balik. Mode EQN. Okey, lepas tu EQN, lepas tu kita akan pilih apa anak? Unknown 2. Okey, so saya harap you all faham lah benda ni Unknowns 2. So ni kena ingat dan masukkan nilai. Okey, saya nak pergi soalan kelima. Soalan kelima, okey, yang ni awak kena faham betul-betul ayat ni Raja menunjukkan sebuah cakra yang telah dibahagikan kepada 4 sektor yang sama. Cakra diputarkan sebanyak 2 kali. Okey. Selepas setiap putaran, kesudahan akan dicatatkan. Okey, saya dah ajar senaraikan ruang sampel. Apabila senaraikan ruang sampel, okay, saya nak naikkan sikit. Apabila disenaraikan ruang sampel A, so kita kena faham. Bila dia putar kali, dia mesti ada tanda ni dulu. Okey, saya nak buat Bila dia putar kali pertama, dia mungkin dapat nombor 2. Kali kedua dia putar, dia mungkin dapat nombor 2 juga. Faham? Itu maksud dia. Okey. Ataupun, pertama dia dapat nombor 2. Kedua dia akan dapat huruf E. Ataupun, dia akan dapat 2, 6. Ataupun, dia akan dapat 2H. Setakat ni, boleh faham tak konsep ni? Faham kan konsep? Okey, saya nak tanya awak. 2, 6 dengan 6, 2. Sama ke tak sama? Lain. Tak sama. Kenapa tak sama? Betul, kenapa tak sama? Urutan ni.
Ya, maksud dia kali pertama kita dapat 2, kali kedua kita pusing kita akan dapat 6. Kalau yang ni, kali pertama kita akan dapat 6, kali kedua kita akan dapat 2. So adalah tidak sama ya, adalah tidak sama. Dan saya nak tekankan sekali lagi kat sini. Kalau kat sini tak letak tanda koma pun tak ada masalah. Tetapi koma dekat sini wajib. Yang ni wajib. Wajib. Yang saya tanda tu wajib letak. Kalau koma dalam kurungan tak ada, tak apa. Okey, sekarang semua orang dah buat. You all dah buat dekat saya. Bagi tahu saya berapa bilangan sampel you all dapat? 16. 16. Ya, 16. You all akan dapat E2. Okey. You all akan dapat EE. Akan dapat EH. Dan akan dapat juga E6. Seterusnya, you all akan dapat H2, H6, okay, H6 dan juga HE. Seterusnya akan dapat 62, 66, okay, 6H dan 6E. Semua dan kena tutup semula, jangan tinggal. Dan dia kata, okay, so inilah ruang sampel. Okay, habis 2 markah Ruang sampel ni markah bonus untuk awak. Senang nak dapat 2 markah. Soalan kedua dia kata, dengan menyenaraikan. So kita kena senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi peristiwa itu. Cari kebarangkalian menunjukkan ayat ini sekurang-kurangnya sekali pada sektor nombor perdana. Okay, so nombor perdana kita dekat sini. Nombor berapa kat sini nombor perdana? 2. 2. Okay, so ini adalah nombor perdana 2. Ingat tau, nombor perdana bermula dengan 2. So, okay, apa siapa yang ada nak panggil siapa ni? Apa nama Izul? Izul ada? Okay. Izul. Apa dia punya senarai dia? Kesudahan yang dia mungkin dapat? Cikgu, saya kebarangkalian. Saya tak pandai kebarangkalian, cikgu. Oh, tak apa lah. Sekarang saya tanya awak. Apakah yang antara ruang sampel A ni, kita ada 16 ni, dekat mana yang menunjukkan wujudnya sekali nombor perdana? Awak bagi tahu saya, Izul. Nombor perdana, cikgu Saya boleh. Boleh. Sekejap. 66. Mana 66? Nombor perdana nombor berapa? Sorry. Okey. Sekurang-kurangnya sekali pada nombor perdana. Apa jawapan ni, Zul? 2 cikgu. 2 lagi? Allah, lagi? Dah besar gajah ni. Orang lain. 2. Saya je orang lain nak kan. Lagi. Aduh. Itulah saya. E2 cikgu. E2. Lagi. Apa? Sabar cikgu. H2 cikgu. H2. Okey, lagi. Cikgu nak bagi saya semua ke ni? Okeylah. Bagi semua lah. Alamak. Sekurang-kurangnya sekali pada sektor nombor perdana. Tu je lah cikgu saya rasa. Ada lagi tak 2 yang dekat tempat lain? 2E tu. 2E. Lagi? 2H. 2H. Lagi? Tu je cikgu. Ada lagi. Apa lagi 2 yang ada? Tu 26 kan? 26. Lagi? 26 perdana kan cikgu? Ya. Bukan 6 tu nombor perdana. Nombor perdana tu 2. Lagi satu, Izul. Tertinggal. Yes, 62. So, you all kena belajar senaraikan Mesti senaraikan sebab soalan suruh menyenaraikan. So, bila nak senaraikan, macam saya ajar tadi, sama kaedah ruang sampel. Kurungan. So, kita ada 2. Boleh buat macam ni. Kemudian kita ada 2E, 26, 2H. Okay.
kemudian kita ada E2, kemudian kita ada E pula dah. Kemudian kita ada H2 dan juga 62. H2 dan juga 62. Tengok Aizul. Okey, orang lain pun tengok. Nak cari kebarangkalian mesti sama dengan berapa bilangan? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 per keseluruhan you ada 16. So, 7 per 16. Okey. Semua orang boleh faham dekat sini? Ayat dekat situ? Macam boleh ke? Senang saja. Okey, sekarang kita nak tengok yang ni. Penunjuk menunjukkan 2 kali pada sektor nombor. Maksudnya dia nak 2 nombor. So, apa jawapan dia, Nazrul? Nazrul? Nazrul sikit perut aku cakap. Nazrul sikit perut pula. Anik, apa jawapan dia? Cikgu dia tak nampak soalan. Itu dalam 2 kali pada set. Saya tak dengar. Betul. Apa jawapan dia, Anik? 2 kali pada sektor adalah nombor. 22. Okey, 22. Lagi? 2. 22 lagi? 26 ni, 26. Lagi? 2. Lagi? 66. Okey, bagus. Itulah maksud dia. Dua-duanya adalah terletak. Dua-dua kita dapat dalam bentuk nombor. So, untuk B2 kita, bila kita senaraikan, kita akan dapat 22, 26, 62 dan 66. So, kebarangkalian kita adalah, bilangan dia adalah 4. 4 per 16. Macam ni pun boleh. Ataupun you all mudahkan 1/4. Mana-mana diterima. Okey, tengok nak permakahan dia bagaimana. Bagaimana permakahan dia di sini. Pertama, permakahan apabila you senaraikan. Permakahan pertama. Kedua, dalam kebarangkalian. Okey, yang B2 pun sama senaraikan dan kebarangkalian. Apa yang berlaku kalau you tak senaraikan? You terus tulis jawapan. Tak dapat markah. Ya? Tak dapat markah. Sebab tu saya selalu tekankan. Kalau kebarangkalian, tengok, baca, faham apa ayat yang dia nak. 2 abjad. Contoh daripada gambar rajah ni. Apakah kebarangkalian mendapat nombor perdana pada pusingan pertama? Apa jawapan? Saya tanya ni, soalan lain. Apakah kebarangkalian mendapat nombor perdana pada pusingan kedua? Pusingan pertama. Apa jawapan? 4/16. 4/16. So kita tengok 2 lah. 2 kat depan. 2, 2E, 26, 2H dan juga itu je lah. 4. Okay. So kena faham ayat. Apabila dia sebut tidak dikembalikan, tiada penggantian, ayat-ayat itu you all kena faham. Sebab tu saya kata kena buat latihan banyak untuk faham soalan-soalan yang macam ni. Okay. Dah check jawapan awak semua? Dah kan? Okay, saya nak pergi soalan ke-6. Soalan ke-6 mudah saja. Saya tengok di sini ada jawapan kawan awak. Check, tengok dia suruh cari X -2 dan X 1.5. So, kita masukkan. Okay. Saya tanya. Kawan awak dapat apabila X -2, Y dapat 4. Betul ke salah? Betul. Betul. Okay. So, tick. Apabila X sama dengan 1.5, Y dia dapat apa ni? Negatif 0.4 Negatif 0.4 You all dapat berapa? Sama-sama. Kalau buat pecahan boleh ke cikgu? Boleh, tapi kalau pecahan, bila kita nak plot tu kita susahlah sikit ya. Okay, sekejap saya nak tengok.
Saya dapat negatif 0.375. Betul kan? So, saya tekankan lagi sekali Saya tekankan lagi sekali. Saya nak dalam 2 tempat puluhan. Okey, dalam kalkulator negatif 0.375. So, awak biasakan tulis negatif 0.38. Ambil 2 tempat perpuluhan Okey, 2 tempat perpuluhan. Jangan tulis negatif 0.4 lah Ambil 2 tempat perpuluhan. Okey. Kemudian dia suruh lukis graf. So, ini contoh graf daripada kawan awak yang saya suruh hantar. So, saya dah check grafnya, memang cantik lah. Curve dia pun cantik. So, inilah graf. So, saya dah check betul. Saya harap you all semua check sendiri pada graf masing-masing Pastikan setiap nilai kotak ni dikira lah. Ni dikira ni. Ni berapa? Ni berapa? Allah, terbesar lah pula. Sekejap. Okey, kena pandai kira. Ni berapa? Ni berapa? Okey, kalau kita tengok 5, kita ada 10 kotak kecil. Maksudnya setiap kotak ni 1, 2, 3, 4 dan 5. So, kena faham dekat sini. Kena faham dekat sini untuk kirakan kotak. Okey, kemudian you all dapat berapa? Sama tak dengan jawapan kawan awak? Apabila X... Lily ada tanya. Dia tanya, saya tak dengar. cikgu, dalam jadual semua 1 titik perpuluhan je. Kena tulis 2 juga Kalau saya sebagai marking paper pengalaman saya, kita ambil 2. Kita ambil 2. Sebab kalau saya takut, contoh dalam kalkulator kita dapat yang ni. Bila kita tulis, contohlah kita tulis katakan negatif 0.3. Salah lah. Macam kawan awak, dia tulis negatif 0.4, masih diterima sebab pembundaran dia betul. So, nak selamatkan student saya daripada buat salah, saya nak you all tulis macam ni pun selamat, macam ni pun selamat. Faham Saya takut you all buat pembundaran tu salah. Itu je. Okey. Kemudian, menggunakan skala 2 cm, kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit paksi Y, lukis. Okey, saya pesan banyak kali dah. Tengok yang ni. Apabila dia bagi negatif 3, X sampai 3, pastikan graf awak pun wujud. Nampak ni kawan awak buat ni, ada ni. Negatif 3 dan juga negatif 3 dan juga 3. Pastikan ruang ni betul lah So, saya dah tengok kat sini. So, saya dah check betul dia punya graf. Okey, sekarang semua orang tengok. Dapat sama tak jawapan? Apabila X sama dengan 2.8, Y dapat negatif 16. Sama tak? Sama. Sama kalau tak sama bagi tahu Y sama dengan negatif 16. You mungkin boleh dapat lain sikit lah. Saya cakap dia ada skala dia. Okey. Soalan kedua, Y sama dengan negatif 7. So, kita tengok Tapi dalam ni, nampak ni sebenarnya. Sebenarnya kawan awak buat. Negatif 7 kat sini. Anak, pastikan awak tengok graf kawan awak yang cantik ni. Pastikan guna garis putus-putus tau. Dia buat betul ni. Garis putus-putus. Lepas tu dia naik sampai sini. Bila sampai sini, okey, kita tengok dia punya bacaan dapat berapa. Dia akan dapat 2.25. Okey, tengok dia dapat betul tak? 2.25. Okey, kalau macam ni, anggaran kita, dia mungkin dapat, ini 2.1, 2.2. So, kita mungkin dapat 2.2 sehingga 2.3. Apa saja nilai? 2.23, 2.24, 2.27. Tengok keadaan graf masing-masing. Tapi dia tak boleh jadi 2.2 sebab untuk graf kawan awak ni, dia memang melebihi 2.2. Tetapi, dia kurang daripada 2.3. Faham tak? Faham tak nak? Faham Okey, dan kena guna pembaris. Okey, sekarang
saya nak pergi tengok yang ni. Tengok dia punya persamaan. Mana soalan ni? Okey, tengok soalan ni. Okey, habis. Sekarang nak tengok ni. Lukis satu garis lurus yang sesuai nilai-nilai X. Apabila kata nilai-nilai X, kita pun tahu dah. Mesti X tu lebih daripada 1. Memuaskan persamaan ini. Okey. Tadi ada yang PM saya suruh saya ulang untuk soalan D. Okey, saya ulang Pertama sekali anak, untuk soalan macam ni, pertama sekali kita tulis, kita tengok soalan D. Daripada soalan, kita ada ini, X kuasa 3 tolak 8X sama dengan 5. Sama dengan 5. Mesti buat sama dengan kosong. Tip saya mesti sama dengan kosong. So, kita pindahkan 5 positif ni ke sebelah. Kita akan dapat X kuasa 3 tolak 8X tolak 5 sama dengan sifar. Okay. So, kita tengok balik soalan. Soalan kita yang ni. So, kita tulis soalan ni. Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 2X. So, sifar ni, dia akan duduk bawah Y. Sifar sama dengan X kuasa 3 tolak 8X tolak 5. Kemudian awak buat garis. Supaya awak nampak. Sekarang, awak tengok kita buat kurungan kat sini. Nak tolak atau tambah? Okey. Kalau kita tolak, contoh. Negatif 1X tolak 1X. X terhapus ke tidak? Hutang 1, hutang lagi 1. So, tidak terhapus. Negatif 1X tolak X. Tidak terhapus. So, bila tak terhapus, kita guna operasi tambah. Y tambah kosong. Mesti ada Y. Negatif X kuasa 3 tambah X kuasa 3 habis. Okey, tekan kalkulator. 2 tambah negatif 8. So, you all akan dapat negatif 6X. Ni tak ada apa kat atas ni, kosong. Tambah negatif 5, so negatif 5. Jadi persamaan kita adalah Y sama dengan negatif 6X tolak 5. Jadi, sama macam jawapan kawan awak. Okey, sama macam jawapan kawan awak. Tapi saya nak tengok balik. Macam mana dia dapat X negatif 2.5 sini Saya dapat 1 positif. Tak kisah. Sekejap saya nak check. Okey, katalah kita dah dapat ni kat sini sebab dia tak tunjuk jalan kerja, saya nak suruh tunjuk. Saya suruh you all buat buat koordinat lah. Buat jadual. Kalau tak buat jadual pun tak ada masalah X dengan Y. Katalah kita masuk apabila X negatif 1 dengan X kosong. Contoh. Kalau X negatif 1 kita masukkan balik, kita akan dapat 1. Okey. Kalau X kosong, kita akan dapat Y negatif 5. So, koordinat kita adalah negatif 1, 1 dan juga kosong negatif 5. So, kalau kita buat kosong negatif 5 betul? Saya tengok saya tengok garis tau. Kalau X kosong, negatif 1, 1. Okey. Negatif 1, 1 betul? Nampak ni? Betul? So, dia ambil pembaris, dia garis. Garis garis lurus macam ni. Betul lah ni? Betul. Okey. Dia menyentuh pada graf dia kat sini. 1 kat sini dan 1 kat sini. Okey. Bacaan graf dia yang dapat adalah nilai X dia negatif 0.6 dan negatif 2.5. Orang lain dapat tak? Dapat cikgu. Dapat ya? Okey. Boleh faham ya? Nak buat garis boleh faham? Boleh. Boleh. Boleh nak? Dapat aku Okey. boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, habis tajuk graf. Ini nama dia graf kubik. Okey, now. Allah. Okey ke tak tu? Okey, yang ni. Okey, anak tengok sini
Penjelmaan T, translasi bila sebut negatif, maksudnya dia akan ke sebelah kiri kita. Sebanyak 6 kotak lah. Positif, dia akan naik. Translasi ni adalah pergerakan. Dia nak bergerak. Dia nak bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bergantung kepada nilai X dan Y. P pula adalah pantulan pada garis. Okay. Pantulan pada garis. Y sama dengan negatif X. Sekejap lagi saya ajar. Dan R pula putaran 90 darjah ikut arah jam pada 3, negatif 1. Nyatakan koordinat. Okey, jawapan pastikan dalam bentuk koordinat. Imej bagi titik M. Okey, PT. Kita nak buat siapa dulu? P ke T? T. T. Yang Okey. tu Okay, T So daripada M sini, T. Dia akan bergerak negatif 6. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dia naik atas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. So bacaan koordinat dia adalah negatif 1,4. Jangan tulah. Negatif 1,4. Seterusnya, dia nak buat P. Okey, dia nak buat P pantulan. Okey, anak. Bila pantulan mesti guna pembaris. Jangan duk buat anggaran sendiri, tak boleh. Okey, lagi satu. Kalau Y sama dengan negatif X, awak faham macam ni lah. Kalau Y kosong, X pun kosong. Kalau Y 1, X akan jadi berapa? X akan jadi negatif 1. Nah, boleh faham Boleh? Boleh. So kalau kita buat garis, sekali nak tunjuk merah ni lah, senang sikit, nampak sikit. Okay. 0, 0. Okay. So, dia punya pantulan dia kat sini. X negatif 1, you akan dapat Y1. Kalau X2 2, you akan dapat Y2 negatif 2. Dapat 3 titik. Ambil pembaris. Gariskan pembaris awak macam ni. Okay. So, lebih kurang lah Saya punya mungkinlah lari sikit. Okay. So, apa nak buat? Pembaris yang tadi, tengok sini. Okay. Kita kan ada image dekat sini kan? Okay, kita pusing je pembaris kita. Pastikan sudut 90 darjah. Sudut tegak. Sudut 90 darjah. Macam ni. So, kalau kat sini 2 kotak, dia turun. So, dia akan turun juga 2 kotak. Jadi, jawapan kita adalah negatif 4,1. So, buat anak panah, negatif 4,1. Faham Sebab saya nak tunjuk kat sini. Sini adalah 90 darjah. Pastikan kedudukan di situ adalah 90 darjah. Cikgu, Ya. Daya minta tolong ulang. Okey, lagi sekali lagi sekali. Okey. Pertama sekali, bila buat pantulan, saya cakap mesti buat guna pembaris. Ni faham dah kan? Kita ada 3 titik. Kita letak, so kita buat garis. Anak, you all mesti buat garis tau. Bukan main anggaran-anggaran je. Saya ni mungkinlah lari sikit So letak macam ni. agak-agak Garis. je. Tak boleh. Okey, garis ni menentukan kedudukan 90 darjah. Okey. Lepas tu, objek kita kat sini. Ni objek kita. Objek takkan nak letak garis macam ni. Tak jadi 90 darjah. Tak boleh. So, kita kena letak, pastikan kedudukan pembaris kita tepat 90 darjah. Macam ni. Tepat Sebab, you all boleh nampak ni, dekat sini ni. Sini adalah 90 darjah. Kalau garis kat sini. Saya nak tunjuk kat situ lah. So, sini adalah 90 darjah. Sebab tu pastikan betul-betul. Kalau pantulan guna pembaris. Itu paling senang. Bukan main agak-agak. Agak-agak dia buat kira macam ni pula. 1, 2. Tak boleh. Kalau betul, bernasib baik, betul lah. Tapi kalau you buat agak-agak, kat sini kot. Dia gerak kat sini. Tak boleh lah. Sebab sini dengan sini bukan 90 darjah.
Ya, bukan 90 darjah. So, kena faham dekat situ. Bukan suka-suka je nak letak, tak boleh. Okey, sekarang saya guna warna. Nak tanya, Boleh? time exam yang trial hari tu, saya buat jawapan macam kan pantulan image kan kena letak koma kat atas huruf tu kan. Saya buat macam M, koma, lepas tu saya buat jawapan. Tapi cikgu buat salah. Tak boleh. Oh, kena tak payah tulis Tak payah tulis. Sebab dalam payah tulis. latihan yang saya buat sebelum ni, kalau tengok skema dia ada buat macam tu. Tak payah. Tapi tak apa, nanti awak snap balik jawapan tu, tunjuk kat saya balik Nanti saya tengok balik. Salah sama ada kat situ atau salah kat tempat lain. Boleh tak? Faham kan? Nanti awak buka balik soalan tu, snap balik, nanti bagi tahu saya. Cuma saya tak boleh nak bincang lagi soalan trial tu sebab saya dimaklumkan ada lagi yang nak ambil soalan trial tu. Jadi saya tak boleh nak bincang. So you all simpan dulu, nanti kita akan bincang, ya. Sebab saya memang nak bincang. Soalan trial tu saya rasa memang kena bincang lah. Okay. Cuma buat masa ni saya tak diberi untuk bincang lagi. So tak apa. You all just simpan dulu. Okay. Soalan kita buat yang ni. ER. Kita akan buat R dulu. Kita akan buat R dulu. R kita adalah putaran. Kita punya pusat 3, -1. Ni pun samalah. Kita punya pusat 3, -1. So pusat kita kat sini. Ikut arah jam. So dia pusing ke bawah. Okay. Apa nak buat? Ambil pembaris lah. Sebab ni senang je. So kalau saya akan buat macam ni lah. Sebenarnya saya nak tunjuk pembaris tu boleh pusing. Tapi pembaris saya kan macam ni je. Okay. Daripada image, daripada objek pergi ke pusat macam ni. So bila kita pusingkan pembaris kita 90 darjah, dia akan jadi macam ni. Macam ni lah. Ya, dia akan jadi macam ni. So, kita akan nampak sudut 90 darjah ni dekat sini. So, di sinilah koordinat M1 dia. Okay. M1 dia, koordinat dia adalah 1, -3. 1, -3. Kemudian, dia akan melalui translasi. So, daripada sini, dia akan melalui translasi -6, 7. So, dia gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, -6. Kemudian dia naik 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sinilah nilai koordinatnya, iaitu -5, 4. -5, buka kurungan, -5, 4. Pastikan penulisan koordinat adalah jelas, ya. Kena tulis koordinat tu dengan betul. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya saya sebelum saya berubah soalan seterusnya? Tak ada. Okey, boleh faham kan? So saya nak pergi soalan nombor 7. Yang ni. Yang ni PQRS ialah imej bagi DEFG di bawah gabungan penjelmaan WV. So, ya? Ada masalah? Tak, saya cakap tanda faham. Okey. Okey. So, PQRS tu besar. Kita dah tahu dah. Daripada kecil jadi besar, automatik lah penjelmaan, pembesaran. Automatik pembesaran. Kalau you tak reti jawab pun, you tulis dulu pembesaran. Okey. WV. So, kita akan buat V dulu. V ni kita nampak daripada image objek ni, dia akan jadi objek ni dulu. So, kita nampak dia opposite. Jadi, automatik dia adalah, V ni adalah, okey, saya tulis kat sini V adalah pantulan. Saya nak you all faham hari ni ayat dia. Pantulan pada. Mesti ada ayat garis. Ya, sebab dia guna pembaris. Garis. Pada garis. Okey, kita tengok. Bila kita garis, pantulan dia kat sini. Ini adalah pantulan dia.
So saya dah ajar awak. Garis ni menyentuh paksi Y. So pada garis Y sama dengan 3. Tak boleh tulis koordinat anak. Tak boleh tulis koordinat. Okay. Dan saya nak bagi tip satu Hari ni tolong ambil tip. Sementara saya ingat lah. Bila soalan tengok jawab markah. Kalau markah tu 5 markah. Kita punya penjenaan, kita punya jawapan mungkin translasi dengan pembesaran. Mungkin juga pantulan dengan pembesaran. Putaran tidak terlibat Kalau markah dia 6 markah, dia adalah automatik putaran dan pembesaran. Dari segi markah lah. Kata nak tembak-tembak kan. Nak tembak-tembak 5 markah ni. So fikir, translasi ke pantulan? So mudahlah untuk awak. Mudah untuk awak kat situ. Okay. Translasi atau pantulan. Okay. Kita nampak lah. Oh, dia terbalik ni. Dia macam opposite. Macam kita tengok cermin. So dia adalah pantulan. Kalau pantulan, mesti ada perkataan garis. Mesti. Bukan pada pusat, pada koordinat. Tak boleh. Mesti ada pada garis. Okay. So itu adalah V. Kalau W, siapa yang dah buat W? Tolong jawab boleh? Alif Ashraf, apa jawapan untuk W? Ya, cikgu. Apa jawapan untuk W? W adalah suatu pembesaran dengan faktor skala 2 yang berpusat pada titik negatif 1, 2. Okay. Saya nak buat ayat sikit Betul. Tapi tak mau jawab macam tu. W sama dengan, terus tulis je. Pembesaran. Tak payah suatu pembesaran, tak perlu. W, pembesaran. Ejaan betul Pembesaran dengan faktor skala. Okay. Faktor skala, kita tengoklah berapa kali ganda dia besar. So, kita terus nampak faktor skala 2 pada pusat negatif 1, 2. Okay, kita tengok Nak tahu pusat? Saya ajar. Ulang kaji balik hari ni. Setiap bucu dengan bucu yang sama. P dengan J yang sama. So, ambil pembaris, garis. Okay. Kemudian, Q dengan K sama. So, ambil pembaris, garis. Kemudian, R. R dengan siapa? R partner dia dengan L. Okay. So lebih kurang macam ni lah saya punya ni lari-lari sikit. Tapi you all betulkanlah. R dengan L. Lebih kurang lari lah pula. R dengan L. Awak buatlah lebih kurang macam ni. Okay. Dan akhir sekali M dengan SSM ni. So, kedudukan dia macam ni. SM. Okay. Kita akan nampak berlaku persilangan semua bucu-bucu tu. So, di situlah adalah pusat pembesaran you. Negatif 1, 2. Okey. Okey, katalah cikgu, saya buat pembesaran pada pusat negatif 1, 2 dengan faktor skala 2. Boleh diterima? Asalkan wujud perkataan-perkataan itu. Faham? Walaupun susunan depan belakang, boleh. Tapi syarat dia kena faham. Segala nama dia, translasi, pantulan, putaran, pembesaran, mesti duduk di depan. Yang belakang-belakang tu, boleh mana-mana kedudukan. Ya? Yang tu you kena faham. So, jawapan you kena tulis sama ada translasi, pantulan, putaran ataupun pembesaran. Okey, soalan kedua. Diberi bahawa luas JKLM. So, okey.
JKLM tu adalah objek. So kita nampak ni 30. Kalau saya lah, kalau sini 30, saya automatik tulis kat sini 30 supaya saya faham. Oh, objek dia 30. Nak faham dia tu. Cari, hitung luas kawasan Belorek. So, kita nak cari luas image sajalah. So, luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So, K kita adalah 2. So, 2 kuasa 2 darab 30. So, jawapan dia adalah 120 cm kuasa 2. Okey anak, kalau nak tulis unit, sentimeter kuasa 2. Kalau tidak, jangan tulis. Jangan tulis sentimeter saja. Tak boleh sebab you all kena faham tau. Dalam matematik, unit ni sangat memainkan peranan. Kalau unit tu salah, kita rasa sakitnya nak bagi markah. Macam itulah maksud dia. So jangan salah. Jangan salah ya. Okey. Seterusnya unit tu penting. Ya. Apa? Yang orang tu Belorek tu. Mula tambah ke? Dia kena tambah kan? EF pun Belorek. Oh ya. Sorry, saya dah tengok kawasan Belorek. Itulah dia punya nasib. Nampak tak dia punya trik? So jawapan dia akhirnya akan jadi berapa? 105? Oleh itu kawasan Belorek akan dapat 150 cm kuasa 2. Okey, faham tak? Faham tak? Faham. Faham kan? Sebab tu lah tengok dia punya trik kan, dahsyat kan? Saya pun dah terlepas pandang. Jadi dia bukan nak luas image, tapi dia nak luas kawasan Belorek. Tapi nak bagi tahu ni, selama 8 tahun saya marking paper, tak pernah lagi keluar soalan yang macam ni. Manalah tahu tiba-tiba tahun ni keluar Sebab tu saya antara rusa ni, dia ada lagi satu, lepas rusa adalah umbut. Rusa ni adalah soalan-soalan yang saya suka sebab dia punya soalan kadang-kadang di luar sikit daripada yang kita biasa jawab. Okey. Kita nak terus pada soalan ni. Soalan ni agak mudah sebenarnya. Tapi kita pening tengok huruf-huruf banyak sangat. Tapi you all kena faham lah bila datang macam ni. Kita tengok sini JD sama dengan PE. JD. So kalau kat sini 5, automatik sama dengan 5, PE sama juga dengan panjang HG. Okey, jadi semua menegak dia adalah 5. JK sama dengan KU sama dengan NM. Inilah cara kaedah saya. Kalau saya belajar, saya nak buat jawapan tu, saya akan buat macam ni. So saya harap you all pun macam ni lah. Ya. Okey. LM sama dengan UT. Okey, LM sini sama dengan UT sama dengan 4 cm. So sini adalah 4 cm. Saya tulis je lah apa maklumat yang dia bagi. Okey. So kalau kita tengok secara kasar, kita ada 6 cm kat sini. Kita ada 6 cm kat sini. So kita ada kat sini 4. Automatik nilai di sini adalah 2 cm. So kalau 2 cm, sini pun 2 cm, sini pun 2 cm, ya. Sini pun 2 cm. So kena nampaklah dekat situ Okey. Kemudian dia kata soalan dia. Lukis dengan skala penuh pelan pepejal. Dia tak sebut daripada mana. So ibarat kita lihat dari atas ke bawah. Kalau bawah, senang saja. Kita ada tapak panjang dia 8 dan 5. So automatik kita akan lukis 8 dan 5. Tak perlu label mesti jawapan sama ada macam ni atau macam ni. Ni dua-dua ni jawapan lah. Okey, sama. Okey. Nak label macam ni pun boleh, nak tulis 6, 5 boleh. Tak nak label pun boleh. Tiada masalah. Okey. Seterusnya kita nampak. Pada dua kat sini, kat atas dia ada 2 juga. Dan dia ada 4. Ni nampak 2 dan 4. Kemudian dia ada apa lagi? Dia ada garis lurus lah macam ni. So betul. Bentuk ni betul. Bentuk ni betul.
Bagaimana pemakahan diberi? Pertama sekali saya tengok dua-dua gambar rajah ni, bentuk dia betul. So, dua-dua dapat K1, K1. Lepas tu saya ukur ukur 8 betul, 5 betul, 4 betul, semua saya ukur betul. Dia akan dapat K1 yang kedua. K1 yang kedua. Sekiranya saya nampak lukisannya jelas, tiada sebarang kecacatan, dia akan dapat N1. So kat sini pun dia akan dapat N1. Cuma hati-hati sikit kat sini. Check balik dia macam tidak tepat dekat dengan 90, tapi kami kena ukur. Maksudnya kami boleh menerima kalau 89 point, dia ada skala dia. Macam tu. So hati-hati sikit lah, hati-hati sikit. So ini jelas. Sekarang kita tengok bentuk B. Dua jawapan yang berbeza. Bentuk hampir sama, tapi dekat B, kawan awak ni ada garis kat sini. Sini tak ada. So kita nak tengok ada ke tak ada. So kita tengok pada soalan. Dongakkan pepejal itu pada satang mencancang selari dilihat dari X. Okey, maksudnya dari depan. Bila dari depan, bentuk yang mudah sekali kita nampak adalah 1 segi 4 tepat lah. Ya, sini. Tak akan nampak kan? Ni dia ada garisan kat sini. Tapi ni ada bentuk kat sini. Okey. Jadi, saya tanya awak, antara kedua-dua jawapan ni, yang mana satu betul? B1 ke B yang kedua? Dia ada garis kat sini kan? So kita tengok, maksudnya dia buat garis kat sini. Ada tak garis kat sini sebenarnya? Ni garis kat sini. Ada tak? Tak ada. Cuba tengok kan nampak pula. Ada tak garis kat situ? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Kan? So, yang ni betul kan? Ni betul. Okey, apa jadi kawan ni? Kawan ni disebabkan ada garisan ini, terus dapat K0, N0. Hilang terus 4 markah. Ya, hilang terus 4 markah. Macam ni, dapat betul lah. Garisan putus-putus, ya. Dia akan dapat K1, 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 N1. Okey, saya nak you all faham macam ni. Kalau lukisan itu ada garis lurus, sedangkan jawapan sebenar tidak ada, hilang markah terus. Tapi kalau kawan kita buat garis putus-putus, dia masih boleh dapat K1. Sebab dia dikira sebagai bentuk. Okay, ada apa-apa nak tanya saya? Tak ada. Tak ada Okay. Soalan C, saya dah tengok. Soalan C dua-dua bagi jawapan yang sama. So, saya rasa semua orang dapat samalah soalan C daripada Y. Senang je kan? Kita akan dapat bentuk kat sini. Dari Y, kita akan dapat bentuk kat sini. Dan dia ada bentuk terselindung di belakang dia kat kawasan ni sebab itu berlaku potongan. Cuma kena check potongan tu dekat mana. Ya, potongan tu dekat mana. Okey, dekat 3 lah. Okey, 3. Maksud saya 3 tu kat mana? Kat sini 3. Betul tak 3? Tu 3. Okey, ada 3 potongan tu. So, jelas untuk pelan dan dongakkan. Bila pelan dan dongakkan ni berhati-hati. Tak apa, kalau salah hari ni tak apa, tak ada masalah, ya. Saya bukan marah pun. Tapi tak apalah. Belajar daripada kesilapan supaya kita tak ulang balik apa yang kita salah. Okey. Seterusnya, aduh, kita nak pergi tanah. Bumi. Anik, boleh bagi jawapan tak Bumi? Awak punya jawapan sama tak? Apa itu? Anik ada?
Anik, nilai theta awak dapat berapa? Saya belum siap. Belum siap? Saya dah tengok. Saya tengoklah bumi. So kita buat ulang kaji sikit pasal bumi. Saya tahulah you all tak berapa nak suka jawab bumi, tapi sebenarnya bumi tu agak membantu ya. Okey. Pertama sekali, Raja menunjukkan kedudukan titik P, Q. Okey, Q ni 51 darjah utara dan 72 darjah timur. Okey, ni Q punya koordinat. Okey. R dan R pada permukaan bumi. UMOS ialah paksi bumi. QR diameter. Bila disebut diameter bumi, kita kena faham. Bila belajar bumi ada dua diameter tau. Ada dua diameter. Satu diameter bumi. Satu lagi diameter selarian latitude. Ni kena faham diameter selarian selarian latitude. Kalau diameter bumi, kita kena faham P dengan R adalah diameter bumi. Sini. Q dengan R adalah diameter bumi. Kalau sini 51 darjah, automatik kat sini 51 darjah selatan. Bawah. Ya, selatan. Dengan apa? Timur, so dia barat. Dia akan jadi 108 darjah barat. Ini adalah kedudukan R. Ya, ini adalah kedudukan R. Soalan dia tanya, nyatakan nilai theta. 51 darjah utara anak, sebenarnya 51 ni duduk kat sini tau. Saya tanya awak. 51 kalau dekat sini, dia duduk dekat mana satu? Dia duduk kat mana satu? Dia duduk dekat theta ni ke dia duduk kat atas theta ni? Atas theta. Dia atas theta tau, 51. So boleh tak nak cari theta ni? Sudut dia 90 kan? So nak cari theta 90 tolak 51, you all akan dapat 39 darjah. Okey? 39 darjah. Boleh faham Boleh faham Boleh. Boleh dah? Okey, kemudian longitude P. Longitude P. P duduk kat situ je. Long. Jawapan dia sama ada timur atau barat. So jawapan dia berapa? Siapa yang buat? Ni kawan awak buat longitude. Kawan yang pertama dapat 53 darjah. Kawan yang kedua pun 53 darjah barat. Sekejap ada orang call sekejap Hello. Boleh. Saya dekat rumah. Boleh. Okey. Adam Iris? Sekejap Adam, orang nak hantar tilam. Kemas bilik awak. Dah ke? Kemas bilik mama. Dah. Sekejap. Dah. Kemas tu. Okey. So sebenarnya 53 darjah barat. Faham macam mana nak dapat? You all guna kaedah ni pun boleh, ataupun boleh guna kaedah yang macam saya buat. 180 tolak dengan 53 darjah. So 125 you all boleh tolak dengan 72. Macam kawan awak buat ni akan dapat 53 darjah barat untuk longitude. So saya harap you all faham lah. Macam R tadi kita dah bincang lah. 51 darjah selatan dan juga 108 darjah barat. Okay, soalan B. Soalan B complicated sikit. Dia bukan complicated apa. Macam banyak sangat kerja. Tengoklah markah dia 7 markah kan. Okay, tengok sebelum saya lupa. Sebuah kapal terbang X terbang dari Q arah ke barat ke P. Sepanjang perkataan ini selarian latitude sepunya. Jadi dia guna jarak, formula jarak latitude sepunya. Kena faham yang tu je.
X terbang dari Q ke arah P. So dia melalui kat sini lah. Selarian latitude sepunya. Okay. Kemudian dia kata Y pula terbang dari kutub selatan ke R. Kutub selatan ke R. Okey. Dia tak sebut mana. So dia akan melalui sini. Jarak daripada permukaan bumi. Purata laju kedua-dua kapal terbang bagi keseluruhan penerbangan ialah 600 knot. Purata laju. Formula purata laju jumlah jarak bahagi dengan masa. Okey, masa dia sama Kedua-dua kapal terbang itu tiba ke destinasi masing-masing pada masa yang sama iaitu 5:30 petang. Cari masa kapal terbang X memulakan penerbangan. Apa yang awak faham sebenarnya ayat ni? Saya tak faham, cikgu. Kalau awak setuju tak kalau saya cakap purata laju tu sama dengan jumlah jarak bagi masa? Setuju tak jumlah jarak X campur dengan jumlah jarak Y bahagi dengan masa dapat 600 knot? Ada kemungkinan boleh. Kan? Purata laju kedua-dua kapal terbang bagi keseluruhan penerbangan. Maksudnya sama. Okay. So, Dia pun dah lama tak naik flight. saya pun lama tak naik flight. Samalah. Okay. COVID. So kita nak cari jarak. Okay, kita tengok X Kita tengok X. Q ke barat P. Q ke P. Latitude kita 51 darjah. So bila nak cari jarak, theta darab dengan 60, darab dengan 60. Darab dengan cos latitude. Okay ini untuk X. So theta kita 72 darjah timur dan 53 darjah barat ni. 53 darjah barat. So bila you all tambah, you all akan dapat saya tak kira dah pula tapi lebih kurang macam tu lah. 72 tambah 53 darjah barat darab dengan 60 darab dengan cos 51 darjah. So bila you all tekan kalkulator akan dapat, saya pun tekan juga ni, darab 60 darab cos 51 akan dapat 4719.909.903. Lebih kurang macam ni lah. X. Kita nak cari jarak Y. Jarak Y senang je lah. Kita ada theta. Theta kita berapa? Theta untuk Y 39 kan? So 39 you darab dengan 60. You tekan kalkulator, you all akan dapat 2340. So purata laju tadi 600 sama dengan jumlah jarak, tambahlah dua-dua, 4719.903 dapat 7059.903 bahagi dengan masa. So akhirnya masa dia adalah bahagilah dengan 600. Masa dia adalah 11.77 jam tau. Jadi maksud dia, okey, macam mana nak tukar? 11 jam, okey, 0.77 kena darab dengan 60. Awak akan dapat lebih kurang 46 minit. Okey. So nak cari masa tadi, masa yang dia sampai tadi adalah pukul 5.30 petang. 5.30 petang tukar dalam 24 jam. So 17.30. Tolak dengan 11.46. Tak boleh tolak ni. Pinjam lah. 6. Sini akan jadi 90 lah ya. So dapat 44. 6 tolak 1, 5. 5.44 pagi dia bergerak. So inilah jawapan dia. Ya, untuk soalan ni. Agak susah sikit lah ya.
So, ada apa-apa nak tanya saya sebelum saya habis? Cikgu, Um, yang mm-mm. kedudukan titik R tadi tu berapa? Ni, 51 darjah selatan, 108 darjah barat. Okey. Okay, itu saja daripada saya. Bye.